Pengenalan oleh kerana akhlak yang baik akan menjadi perkara yang paling berat dalam timbangan hari penghakiman adalah penting bagi semua umat Islam untuk mengamalkannya. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003. Malah, Nabi Muhammad SAW pernah mengesahkan bahawa baginda diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 273. Walaupun Nabi Muhammad SAW dikurniakan kebaikan dan nikmat yang tidak terkira banyaknya yang dilengkapkan secara langsung oleh Allah Ta'ala, adalah akhlak mulia baginda. Surah 68 Al-Qalam, ayat 4. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Hadis yang meringkaskan akhlak Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 1342. Ia menasihatkan bahawa akhlak baginda adalah Al-Quran. Ini bermakna Nabi Muhammad SAW mengamalkan semua sifat baik yang disebutkan dalam Al-Quran dan menjauhi semua sifat jahat yang disebutkan di dalamnya. Tidak ada kualiti yang baik tetapi dia bertindak dengan cara yang paling tinggi dan tidak ada ciri jahat yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya. Nabi Muhammad SAW telah menunaikan segala perintah Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Oleh itu, buku ini secara langsung akan menyebutkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW agar umat Islam dapat berusaha untuk mengamalkannya kerana mengamalkan akhlak mulia tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahuinya. Watak Nabi sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 215, menyebutkan ciri-ciri berikut. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sentiasa kelihatan bimbang kerana menghabiskan banyak masa untuk merenungkan hari akhirat dan nasib para pengikutnya. Dia sentiasa termenung dalam-dalam. Kerana ini dia tidak pernah kelihatan sepenuhnya santai. Apabila dia bercakap dengan jelas dan perlahan supaya dia mudah difahami. Dia bercakap dengan ringkas bermakna, beberapa kata-katanya mengandungi nilai pengetahuan lautan. Sebenarnya, ini adalah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1167. Nabi Muhammad SAW tidak berpendirian pendek dan tidak pula menghina atau mengaibkan orang lain. Dia sentiasa mensyukuri segala nikmat Allah, walaupun nampak kecil. Dia tidak pernah mengkritik makanan. Dia tidak pernah marah dengan perkara duniawi. Tetapi dia sangat marah apabila batas-batas Allah, yang maha tinggi, dilewati tetapi walaupun begitu dia sentiasa berlaku adil dan berbelas kasihan. Ketawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah senyuman. Dalam hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 227, Nabi Muhammad SAW mengesahkan bahawa baginda kadang-kadang bergurau tetapi sentiasa bercakap benar. Malangnya, sesetengah umat Islam seolah-olah percaya bahawa pembohongan kecil boleh diterima yang disebut pembohongan putih. Tetapi ini tidak benar. Semua pembohongan mesti dielakkan kerana Al-Quran telah melaknat orang yang berdusta. Bab 3 Ali Imran, ayat 61. Dan mohonlah laknat Allah atas orang-orang yang berdusta di antara kita. Malah, dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2315, Nabi Muhammad SAW telah mengisytiharkan 3 laknat bagi orang yang berbohong sambil bergurau. Jika begini kes berbohong sambil bergurau, bolehkah kita bayangkan akibat berbohong sambil menipu orang lain? Orang yang tidak berdusta walaupun bergurau telah dijanjikan sebuah istana di tengah-tengah syurga. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4800. Sebahagian daripada akhlak mulia Nabi Muhammad SAW adalah semangatnya untuk beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7124, menasihatkan bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, pernah melakukan solat sunat yang begitu banyak pada waktu malam sehingga kakinya yang diberkati akan bengkak. Apabila ditanya tentang perkara ini, dia hanya menjawab bahawa dia ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sungguh pun begitu, ibadah yang sungguh-sungguh tidak diharapkan daripada umat Islam,
tetapi setiap orang harus berusaha mengikut kemampuan mereka sendiri untuk membuktikan kesyukuran mereka kepada Allah Ta'ala. Ini sebaiknya dicapai dengan menggunakan setiap nikmat seperti kekuatan fizikal mengikut ajaran Islam. Kerendahan hati besar Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, sangat terkenal. Ia adalah ciri utama kehambaan yang sebenar dan sebaliknya iaitu, kesombongan, akan menjadi punca seseorang masuk neraka walaupun mereka hanya memiliki nilainya sebesar atom. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kerendahan hati sepanjang hayatnya yang diberkati. Sebagai contoh, sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 315, menasihati bahawa dia melawat orang sakit tanpa mengira sama ada mereka miskin atau tidak. Dia menghadiri pengebumian dan menerima jemputan semua terutamanya orang miskin. Sepanjang sejarah ciri-ciri ini sentiasa dipandang rendah oleh mereka yang memiliki kesombongan. Tetapi Islam mengajar umat Islam untuk menunaikan kewajipan-kewajipan ini dan lain-lain kerana ia boleh menjadi punca mereka memasuki syurga. Ini dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2374. Hadis panjang yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 319, menonjolkan kerendahan hati dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Seseorang harus ingat bahawa kesederhanaan adalah sebahagian daripada iman menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4118. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumah baginda membahagikan masanya kepada 3 bahagian. Yang pertama dikhususkan untuk beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Yang kedua didedikasikan untuk memenuhi hak ahli keluarganya. Dan bahagian terakhir adalah untuk dirinya sendiri bermakna, untuk berehat. Bahagian terakhir ini dia pecahkan kepada 2 dan mendedikasikan separuh daripadanya untuk orang awam dan keperluan mereka. Nabi Muhammad SAW sentiasa memenuhi keperluan manusia walaupun ia menyusahkan dirinya. Dia akan sentiasa bercakap dengan orang mengikut tahap pengetahuan mereka dan hanya membincangkan perkara yang memberi manfaat kepada orang ramai. Setiap kali orang berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, hanya perkara yang bermanfaat sahaja yang dibincangkan dan semua dihindari dari perkataan yang sia-sia. Orang ramai sentiasa meninggalkan perhimpunannya untuk mempelajari sesuatu yang baru yang memberi manfaat kepada mereka. Nabi Muhammad SAW hanya mengeluarkan kata-kata yang berguna dan perlu dan tidak menyukai perkataan yang sia-sia dan sia-sia. Sesiapa yang melawatnya berasa tenang dan dialu-alukan. Nabi Muhammad SAW sentiasa menunjukkan rasa hormat kepada semua orang dan sentiasa mengelakkan diri daripada menyakiti orang lain dalam apa cara sekalipun. Nabi Muhammad SAW sentiasa mengambil berat tentang urusan orang lain dan berusaha untuk memperbaiki masalah mereka. Dia memuji perbuatan baik dan menggalakkan mereka. Dia menjelaskan kesan negatif perkara buruk dan berusaha untuk menghapuskannya. Dia mengikuti jalan tengah mengelakkan tingkah laku yang berlebihan dan kemalasan untuk menunjukkan contoh yang sempurna bagi manusia. Orang yang paling baik di sisi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk orang lain dan berusaha membantu mereka. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memulakan dan mengakhiri percakapan dan perhimpunan baginda dengan mengingati Allah Ta'ala. Apabila dia menghadiri perhimpunan, dia duduk di mana-mana tempat dan tidak pernah menyusahkan orang lain. Tetapi di mana sahaja dia duduk, ia menjadi ketua dan tumpuan perhimpunan. Dia sentiasa menunaikan hak orang yang dia jumpa dan duduk. Setiap orang percaya bahawa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, paling memuliakan mereka. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, hanya akan meninggalkan perbualan apabila permintaan orang lain dipenuhi dengan kepuasan mereka. Dia sentiasa memenuhi keperluan orang lain. Dia sentiasa melayan orang dengan ceria. Semua orang adalah sama di hadapannya sejauh mereka. Hak adalah berkenaan maknanya, dia tidak mengutamakan sebahagian daripada yang lain atas sebab duniawi. Perhimpunan beliau adalah tentang ilmu yang bermanfaat, kesederhanaan, kesabaran dan kebenaran. Semua diberi penghormatan dan tiada siapa yang malu dalam perhimpunan ini. Dia menutup kesalahan orang lain dan menunjukkan kesilapan tanpa menamakan orang secara langsung.
Seseorang hanya dilihat lebih banyak keutamaan dalam majlisnya jika mereka takut kepada Allah Ta'ala lebih daripada yang lain. Anak-anak muda itu ditunjukkan olehnya belas kasihan dan kasih sayang. Orang miskin dilayan dengan baik dan keperluan mereka dipenuhi. Orang asing dan pengembara sentiasa dijaga olehnya. Sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2015, menasihati bahawa sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, berkhidmat kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, selama 10 tahun dan pada masa ini Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak pernah marah kepadanya jika dia gagal melakukan tugas yang ditetapkannya. Isteri Nabi Muhammad dan ibu orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anhu, berpesan agar Nabi Muhammad tidak pernah berkata-kata kasar dan tidak dia menggunakan bahasa kasar dan tidak bercakap dengan kuat. Setiap kali dia disakiti oleh orang lain, dia tidak membalas dendam, sebaliknya dia memaafkan dan terlepas pandang. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 330. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak pernah memukul seorang wanita, kanak-kanak atau orang awam lelaki. Satu-satunya masa dia berperang adalah kerana Allah, yang Maha Agung, dalam mempertahankan diri terhadap tentera lelaki. Ini dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6050. Hadis panjang yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 334, membincangkan beberapa ciri-ciri yang diberkati Nabi Muhammad Dia sentiasa ceria dengan orang ramai dan mudah perangai. Dia sering tersenyum. Dia sangat lembut sifatnya. Dia tidak pernah bercakap kasar kepada orang lain dan dia juga tidak mempunyai hati yang keras. Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak sopan. Dia tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Dia tidak pernah mengkritik sesuatu dan tidak pula memuji sesuatu. Dia jarang bergurau tetapi tidak pernah melampaui batas. Dia tidak kedekut. Jika dia tidak bersetuju dengan kehendak seseorang, dia tidak pernah mengecewakan mereka apabila menjelaskan pilihan yang lebih baik kepada mereka. Dia benar-benar menjauhkan diri dari 3 perkara, daripada berdebat dengan orang lain, kesombongan dan perkataan yang sia-sia. Dia tidak menghina atau menghina orang lain dan tidak mencari kesalahan orang lain dan hanya bercakap tentang perkara yang berfaedah. Nabi Muhammad sentiasa bersabar dalam menghadapi penderaan dan kekerasan orang lain. Dia tidak mengganggu orang ketika mereka bercakap. Sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 335, menyebutkan sifat pemurah yang melampau dari Nabi Muhammad Setiap kali seseorang meminta sesuatu yang bermanfaat daripada Nabi Muhammad dia tidak pernah mengingkarinya. Beliau sangat dermawan sehinggakan sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 337, beliau tidak pernah menyimpan apa-apa bekal untuk dirinya untuk hari berikutnya kerana beliau sentiasa bersedekah. Kemurahan hatinya mencapai tahap yang tinggi sehinggakan walaupun dia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada orang lain, dia akan menasihati penanya untuk mengambil apa-apa dari pasar tempatan dan memberitahu pedagang bahawa Nabi Muhammad akan membayarnya selepas itu. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 338. Nabi Muhammad sentiasa membalas kebaikan dan pemberian orang lain. Sebuah hadis yang terdapat dalam Syama'il Tirmidzi, nombor 339, menyebut bahawa pernah Nabi Muhammad diberi sedulang buah-buahan sebagai hadiah. Sebagai balasan, Nabi Muhammad memberi orang itu segenggam perhiasan. Dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2472, Nabi Muhammad pernah menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang lebih digeruni kerana Allah Ta'ala. Kemudiannya, dia mengalami kesukaran sedemikian rupa sehingga selama 30 hari dia hanya boleh mendapatkan beberapa suap makanan. Malah, beberapa bulan berlalu dan tiada apa-apa yang akan dimasak di rumah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Dia dan keluarganya akan menyara diri dengan air dan buah kurma. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2567. Ini tidak bermakna tidak boleh makan.
Tetapi umat Islam harus menghargai apa yang mereka ada. Kedua, mereka harus menikmati dunia material dalam batas-batas Islam dengan menghindari pemborosan, pembaziran dan keterlaluan.